Salam geng, racun kali ni kita ada Poco F4 penerus kepada Poco F3 yang dilancarkan pada tahun lepas kan. So apa je agaknya perbezaan yang ada dekat Poco F4 ni berbanding Poco F3 dan apa je yang Poco upgrade kali ni? Kalau korang dah ready, jom kita mulakan racun sekarang. Macam biasa geng, kita akan mulakan video kita dengan sesi unboxing terlebih dahulu lah. Kita nak tengok apa je yang korang akan dapat once korang beli Poco F4 ni. So kalau bercakap dari segi rekaan kotak, kombinasi warna kuning hitam ni memang standard Poco. So di bahagian bawah ni korang akan nampak ada tulisan Poco F4 yang agak besar, ada brand Poco dan juga ada tulisan 5G. Di bahagian sisi kanan dan kiri ada tulisan Poco F4. Di bahagian bawah ni ada isi kotak, dia dah bagi tu siap-siap. Di bahagian belakang clear, kosong, just ada warna kuning Poco. So kalau kita buka dekat sini kan, apa je yang ada? First kali korang akan nampak lah ada satu lagi kotak kecil, dekat depannya ada tulisan Poco. So dalam ni pun rasanya korang dah boleh teka tahu apa yang korang akan dapat. Tapi kita akan buka dan tengok juga sama-sama. So dekat sini once korang buka je, korang akan nampak terus ada SIM tool ejector. Dan apa yang saya perasan dekat sini, korang juga dibekalkan dengan apa tu, audio jack tau. Dia punya dongle untuk korang pakai audio jack. Bermakna phone ni tak ada lubang 3.5mm audio jack. So dekat sini korang juga dibekalkan dengan warranty card. Lepas tu ada manual dan juga ada quick start guide. Dan dekat sini terakhir dalam kotak kecil ni korang dibekalkan dengan casing. So kita akan cuba tengok macam mana casing dia. So casing dia standard lah, silikon lembut, transparent. So kita letak tepi dulu. Next, dalam ni korang akan nampak ada Poco F4 tu sendiri, yang mana dekat plastik luaran ni ada beberapa features highlight yang ditanam dekat phone ni lah. So kita tak nak cerita dulu, nanti saya akan bagi tu korang satu persatu. So kita letak tepi dulu phone ni. Alright, kita akan cuba tengok apa lagi yang ada dalam kotak. So dekat sini korang juga dapat adapter 67W dan juga kabel pengecasan USB-A to USB-C. So sekarang ni jom kita tengoklah apa yang special ada dekat Poco F4 geng. Actually, kalau korang tertanya perbezaan antara Poco F4 ni dengan Poco F3, kalau kita tengok dekat full spec dia tu, saya perasan beza dia macam tak banyak tau. Just berbeza dekat dia punya rekaan pada belakang, dia punya kamera utama, dia punya bateri, charging speed dan juga cooling system. Selain tu boleh kata dia masih kekalkan apa yang ada dekat Poco F3. Bercakap dari segi performance dekat sini, Poco F4 ni menggunakan chipset yang sama lah diguna pakai pada Poco F3 last year. Kita ada Qualcomm Snapdragon 870 dengan binaan 7nm rekaan TSMC. Yang mana kan dia punya clock speed tu boleh cecah paling tinggi 3.2 GHz. Kalau untuk performance daily use tu rasanya memang tak ada masalah, memang sedap gila tau. Actually kalau korang nak tahu, Snapdragon 870 ni boleh kata salah satu chipset favourite saya last year. Dan kalau korang perasan, chip ni memang banyak lah diguna pakai, even for gaming pun pakai chipset yang sama tau, yang mana korang boleh nampak dekat Black Shark 4. Apa yang saya suka dekat Snapdragon 870 ni satu benda lah actually. Dia punya suhu tu boleh kata memang sangat-sangat terkawal, tak sepanas Snapdragon 888. Tambahan sekarang ni kan, katanya Poco dah upgrade cooling system yang ada dekat Poco F4 ni. Dia ada vapor cooling system yang boleh kata sangat-sangat besar lah untuk sejukkan dia punya CPU. Based on experience saya pakai Poco F4 ni untuk gaming, apa yang saya boleh bagi tahu korang, performance dia saya rasa lagi sedap daripada Poco F4 GT yang pakai Snapdragon 8 Gen 1. Saya try main Genshin Impact pakai setting grafik rata kanan 60fps. 30 minit saya main tu bateri drop dalam 15% dengan suhu tu boleh cecah paling tinggi 42 darjah Celsius saja, memang tak overheat langsung. Dan apa yang paling saya suka dekat sini, dia punya frame rate ataupun bacaan FPS tu memang sangat-sangat stabil, main atas 50. Memang kadang-kadang tu adalah drop dalam 45 macam tu, tapi secara overall korang main memang terasa sangat-sangat sedap, sangat-sangat smooth tanpa sebarang lagging ataupun start yang teruk. Manakala untuk Apex Legends, saya main dengan grafik Extreme HD Plus Ultra. 30 minit saya gaming tu bateri drop dalam 12% dengan suhu paling tinggi boleh cecah 41 darjah Celsius saja, memang sangat-sangat terkawal. Dan dia punya bacaan frame rate memang sangat-sangat superb, memang sangat-sangat sedap, sangat-sangat stabil, main atas 50. Dari segi paparan actually kan, apa yang ada dekat Poco F3 tu masih dikekalkan dekat Poco F4, macam screen bersaiz 6.67 inci, 120Hz refresh rate, 360Hz touch sample rate dan keterangan screen boleh cecah 1300 nits. Cuma apa je yang lebih dekat sini yang saya perasan, just dia support Dolby Vision, yang mana warna dia lebih terang, kontras pun lebih luas, lebih vivid. Yang lain tu rasanya masih sama lah, tak ada apa yang special. Dan kalau korang masuk di bahagian display, ada juga preset untuk korang ubah dia punya warna tu mengikut kesesuaian korang sendiri. Rekan Poco F4 ni kan, kalau kita comparekan lah dengan Poco F3, part yang paling ketara yang saya nampak dekat sini yang diubah tu dekat modul kamera. Macam korang nampak, modul kamera ada dekat Poco F4 ni, dia punya lens tu macam agak besar. Actually bukan modul kamera
kamera je diubah, tapi dia punya megapiksel pun daripada 48 megapiksel dah pun jadi 64 megapiksel, siap ada OIS tau. In fact kan, ini adalah phone Poco pertama yang support OIS untuk dia punya camera stabilization tu. Selain tu, dia punya rekan dekat sini dia nampak lebih flat lah berbanding Poco F3. So korang nampak lah dia punya panel belakang tu nampak lebih flat kan, dia punya sisi pun lebih flat, dia punya frame tu. Cuma dekat sini dia punya finishing tu dia lebih glossy. So apa yang kekurangan glossy ni, dia akan lebih mudah memerangkap cap jari tau. Beralih di bahagian sisi kanan phone, dekat frame tepi ni clean tanpa sebarang lubang ataupun butang, yang mana material yang diguna pakai dekat frame tepi ni daripada plastik saja. Kalau di bahagian bawah, korang akan nampak lah ada salah satu lubang speaker, port USB-C, mic dan juga SIM tray yang menyokong dual SIM. Di bahagian sisi kiri ada volume rocker up and down, ada power button yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Even phone ni kan dia support panel AMOLED, tapi dia still kekalkan fingerprint di bahagian sisi tau. Kalau korang tengok di bahagian atas, dekat sini ada IR blaster, ada lubang speaker dan juga salah satu lubang mic. Yang mana untuk speaker dia tu actually kan dia lebih kuat dekat di bahagian earpiece berbanding di bahagian atas ni tau. So dari segi dia punya macam ketebalan tu sekitar 7.7mm, memang tak tebal sangat, dan berat dia tu sekitar 200 gram lah, hampir 200 gram. So far bila pegang tu boleh kata memang sangat-sangat selesa di tangan. Kita akan explore dan tengok sikit lah kan features apa je yang ada dekat dalam aplikasi kamera dekat sini, yang mana dia punya UI tu masih standard macam phone-phone Poco yang lain. Korang just tekan titik 3 di bahagian atas ni untuk korang tukar punya lens. Untuk punya detail zoom tu paling tinggi boleh pergi 10 kali. Di bahagian atas ni korang nampak lah ada HDR, ada AI, ada filter, ada Google Camera. Kalau korang masuk di bahagian video, rakaman paling tinggi boleh pergi 4K 30fps untuk rakaman video utama, kamera utama. Kalau untuk kamera selfie tu, rakaman video boleh pergi 1080p 30fps saja. Dekat sini juga ada mode portrait, korang boleh adjust lah, dia macam ada filter. Dan kalau korang masuk di bahagian mode, ada banyak benda yang fun lah korang boleh gunakan. Contohnya macam ada long exposure, dual video, clone, movie effect, vlog dan banyak lagi. Untuk hasil kualiti korang boleh tengok dekat skrin sekarang. Poco F4 ni dibekalkan dengan bateri berkapasiti 4500 mAh, which is boleh kata bateri sebesar ni memang dah cukup sedap lah untuk korang pakai seharian. Dan apa yang berbeza dengan Poco F3, dia punya sistem pengecasan kali ni dah pun ditingkatkan kepada 67W turbo charging. Yang mana masa untuk mengecas daripada 0 sampai 100% tu pakai 67W charging ni saya dapat sekitar dalam 40 minit. Tapi apa yang paling saya suka dekat sini kan, dia punya ketahanan bateri tu memang sangat-sangat awesome. Untuk daily use kan, saya pakai data 120Hz refresh rate tu always on. Saya dapat lebih kurang screen on time dalam 9 jam. Tapi kalau saya lebih kepada gaming tu, dapat lebih kurang 4 jam sahaja. Sistem operasi dah pun menjalankan Android 12 dengan skin MIUI version 13.01. Yang mana untuk storage dekat sini sistem dah makan lebih kurang 14.54GB, dan phone juga ada support memory expansion, boleh naikkan lagi sampai 2GB tau. Tapi satu benda yang saya perasan agak baru yang saya tak pernah nampak dekat phone Poco yang lain, bila korang masuk dekat bahagian special features, dekat sini ada front camera assistant tau. So saya nampak baru je features ni, saya tak pernah try lagi. Dan satu lagi yang saya perasan, kalau korang masuk di bahagian game turbo, dia punya UI dekat sini dah nampak lebih baru, lebih fresh. Untuk dia punya in-app game pun boleh kata dah lain dah punya UI, tapi features yang tersedia tu masih sama. Untuk features lain, Poco F4 ni dibekalkan dengan stereo speaker dengan pengiktirafan Dolby Atmos, yang mana bila saya dah try, bunyi yang dihasilkan tu bagi saya memang cukup kuat, dynamic dan juga crystal clear. Dia juga support IR blaster, ada X-axis leaning motor untuk dia punya haptic vibration, 5G, USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 dan juga NFC. Untuk harga, kalau korang tertanya semasa video ni direkam, saya sendiri pun masih belum tahu berapa agaknya harga jualan rasmi Poco F4 ni dekat pasaran Malaysia. Tapi saya rasa harga dia mungkin lebih kurang macam Poco F3 lah, starting dalam 1,300 macam tu. Nanti kalau dah ada harga, saya akan letak di bahagian tajuk video, korang boleh standby je dekat situ. So rasanya setakat ni dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Itu sahaja racun kali ni, jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.